Para penduduk di bahagian barat Singapura kini boleh menjalani pemeriksaan kesihatan secara percuma dan menggunakan wadah online untuk menilai kesihatan mereka. Dilancarkan oleh Sistem Kesihatan Universiti Nasional atau NUHS, inisiatif kesihatan bersama atau Health Together itu bertujuan menyokong keperluan lebih sejuta penduduk di kawasan tersebut. Menjaga kesihatan dan kesejahteraan diri. Warga Emas mengalu-alukan bagaimana khidmat di bawah inisiatif NUHS yang disediakan di Pusat Perubatan Jurong boleh menangani isu-isu yang mereka hadapi. A lot of patients have expressed in terms of their concerns over the long waits, in terms of appointments, or not being able to be hospitalized because of the bed crunch. Demi menangani keprihatinan tersebut, usaha kini lebih tertumpu kepada mencegah dan mengurangkan kemungkinan dilanda penyakit kronik, terutama di kawasan barat Singapura ini. There are more than 1.1 million of us residents living in the West. And the prevalence of chronic illness within our population is not small. For example, of the 1.1 million of us living in the West, 9% of us, or 102,000 of us, have diabetes. And if we don't do anything about it, the numbers will grow. Selain menguruskan penyakit kronik, program-program jagaan kemasyarakatan juga akan disediakan di bawah inisiatif itu. Ini termasuk membantu para pesakit beralih dari hospital ke kediaman mereka atau mencari doktor keluarga terdekat. Dengan pelaksanaan rancangan kesihatan berbentuk pencegahan di peringkat nasional, para doktor masyarakat akan memainkan peranan penting. Untuk menyokong peralihan itu, NUHS sedang bekerjasama dengan lebih 100 doktor GP di kawasan tersebut untuk menggalak para pesakit agar menyertai pelbagai kegiatan kemasyarakatan seperti menjadi relawan. Khidmat-khidmat baru di bawah inisiatif itu boleh diakses melalui aplikasi NUHS pada lewat tahun ini. Ini termasuk maklumat tentang keadaan perubatan tertentu. Semua flat bina ikut tempahan atau BTO yang tergendala akibat pandemik dijangka siap dibina dalam tempoh kurang 2 tahun. Ini termasuk projek BTO terbesar di Clementi yang kini 90% dihuni setelah tergendala selama 12 bulan. 6 tahun. Begitulah lamanya keluarga 4 beranak ini harus menunggu sebelum dapat berpindah ke flat baru mereka. Satu penantian yang tentu cukup mencabar. Flat BTO mereka seharusnya siap dibina pada pertengahan 2022 namun terkendala ekoran pandemik. Kemudian berlaku pula kejadian tanah runtuh di sekitar kawasan projek tersebut yang turut menjejas terusan Ulu Pandan. Namun pihak berkuasa memberi jaminan kepada para penduduk bahawa struktur flat mereka kekal kukuh dan tidak terjejas. Hanya kerja-kerja binaan bagi kemudahan umum seperti gelanggang bola keranjang dan astaka yang masih tergendala. These amenities were meant to be built on top of a slope, and these, of course, will be constructed as part of the rectification process. In terms of rectification, now the repair of the slope, we can say that strengthening of the slope is about halfway complete. So what's being done is that long piles are being put in, and also steel rebars are also being installed to ensure that the slope will be strengthened. 2 blok komersil yang bakal menempatkan kemudahan seperti pasaraya dan pusat penjagaan anak bakal dibina menjelang suku ketiga tahun ini. Sebatang jambatan eko baru akan menyambungkan Taman Alam Semajadi Bukit Batok dengan Hutan Simpanan Bukit Timah menjelang 2026. Ia merupakan salah satu langkah bagi melindungi hidupan liar daripada dilanggar kenderaan serta membantu pergerakannya antara hutan-hutan yang terdapat di pulau ini. Apa Bukit Timah Road mungkin selamat untuk manusia menyeberang, namun bukan bagi hidupan liar yang menghuni di kawasan sekitarnya. Sebab itu, satu jambatan baru bakal dibina di sini untuk menyediakan laluan selamat kepada haiwan untuk menyeberang. Apabila siap kelak dalam masa 3 tahun, manusia juga dapat menggunakannya. Jambatan tersebut dibina di salah satu daripada 6 titik merah di mana sering berlaku kemalangan melibatkan hidupan liar.
Ia serupa dengan Jabatan Eko yang kini merentasi Lebuh Raya Bukit Timah atau BKE. Sejak 10 tahun lalu, sekitar 100 jenis haiwan telah memanfaatkannya untuk menyeberang BKE. Lebih banyak pagar juga bakal dibina di pintu keluar beberapa lebuh raya bagi menjamin keselamatan para pemandu serta hidupan liar. Last year, we completed an island-wide ecological profiling exercise to better understand the ecological profile of our green spaces and their role in strengthening nature connectivity in a city. The findings are helping us to establish new ecological corridors between these spaces, which in turn provides additional stepping stones for nature to traverse our island. Dalam pada itu, 8 kumpulan alam semenjadi masyarakat masing-masing akan menerima $5,000 untuk menggalak lebih ramai orang agar melibatkan diri dalam kegiatan berkaitan alam semenjadi. Timbalan Perdana Menteri Heng Swee Keat menyampaikan sijil-sijil untuk mengiktiraf usaha rangkaian Nature Kakis. Kumpulan-kumpulan itu telah menganjurkan kegiatan seperti membersihkan kawasan tepi pantai dan menanam pokok di merata negara. Pemberian dana itu diharap dapat menggalak lebih ramai orang untuk menyertai usaha tersebut. Prestasi calon-calon bagi pelajar terbaik madrasah yang diterima bagi anugerah Madrasah LBKM bertambah baik tahun demi tahun. Pemerhatian tersebut dikongsikan badan itu setelah menyenarai pendek pemenang tahun ini bagi 3 kategori berlainan. Mereka menerima wang tunai sehingga $1,500 dan bauca buku bernilai $200. Inilah antara pelajar terbaik madrasah tahun ini. Mereka terpilih daripada 12 pencalonan yang diterima Lembaga Biasiswa Kenangan Maulud atau LBKM daripada 6 madrasah. Selain keputusan yang cemerlang, mereka juga memenuhi kriteria lain seperti mempunyai nilai kepimpinan, keupayaan dalam pemikiran kritis dan rekaan. Antara yang diberi penghargaan tahun ini ialah Salwa Sanawah Khan, pelajar terbaik peringkat O yang bercita-cita mencipta sebuah aplikasi bijak bagi manfaat masyarakat. Ini yang mendorongnya untuk meneruskan pelajaran dalam bidang tersebut. Saya sedang mengikuti jurusan dalam Information Technology di Kaplan dan saya memilih jurusan ini kerana ia bidang yang sangat diperlukan dalam masa ini. Sejak COVID lagi, kita menggunakan teknologi dengan lebih banyak dalam kehidupan kita seharian. Majlis Anugerah Madrasah LBKM ke-7 ini juga menyaksikan Dr. Syed Harum Al-Habsyi menyampaikan anugerah itu buat pertama kalinya sejak menyandang jawatan Presiden badan itu pada Jun lalu. Beliau turut berkongsi rancangan LBKM untuk memperdalam sokongan yang diberikan kepada para pelajar. Dalam jangka masa hadapan, kami akan lebih mengekalkan atau menguatkan program-program tertentu untuk meningkatkan lagi dari segi kepribadian pelajar-pelajar, memberi peluang pada mereka untuk terus melihat dari segi opportunity yang terdapat bagi mereka.